أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدنا علما نافعا وفهما مستقيما. قال ملكه ورحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاتنا في الدارين آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وفد المرسلين وارزقنا فهم نعمة المجتهدين وإلهاما ملائكة المقربين. Wa tahliyatuhu alatal harbi kasefin wa rumhin wa turshin wa min taqitin wa hiya ma yushaddu bihal alwastu. Dan halallah bagi laki-laki akannya perak dengan idhafah masdar kepada fa'i. Jadi udah nakun wa tahliyatuhu yang masdar mudhaf kepada fa'i, yang kembalilah dati laki-laki. Yang ke atas dati cincin. Maksudnya boleh bagi laki-laki bahawa menghiasi ia akan alat perang. Sekalipun tiadalah daripada hana peperangan. Dan halallah bagi laki-laki menghiasi. Tahliyatuh yang menghiasi maknanya. Dan halallah bagi laki menghiasi alatal harbi pada alat peperangan, kasefin seperti pedang, wa rumhin dan tombak, wa turshin dan perisai, wa min taqitin dan min taqah. Min taqah tak baca haji dengan kasrah mim, wa hiya ma yushaddu bihal alwastu. Dan bermula dengan min taqah itu barang yang menguatkan biha dengannya min taqah alwastu akan pertengahan adapun akan pinggang. Jadi makna min taqah tabuh makna ju adalah sabuk. Ada kalam juga perah dalam makna min taqah itu ma yamna rumhin alal badani. Barang yang mencegahkan tombak daripada badan. Baju zirah itu min taqah. Ada kala rantai bak baju zirah, rantai ate perang urang ngebuh rantai. Yang kelah min taqah. Nyanjit geyah daripada perak. Nya uragam. Jadi jit bagi uragam ke pegat pedang, gagang pedang daripada perak. Alian tombak, baik ujung je tombak, ada kala gagang tombak daripada perak. Nyanjit. Perisai daripada perak. Alian bajai dan sebagainya daripada perak. Nyanjit. Ilan dekat bahayum ni. Wa sikinin harbi dan sikin peperangan. Ada nekun sikin beda dengan parang kan? Parang dengan payang. Duna sikinil muhinnah, ketiadaan sikin muhinnah. Mana muhinnah yang dihiasi ataupun sikin dapur. Dia berah dalam nekun muhinnah adalah ma tahni'u biha fi jarhil lahmi. Barang yang digunakan untuk memotong daging. Nekun muhinnah. Dalam wal mikolamati dan mikolab. Makna mikolab adalah apa ni? Kunting kuku. Pikun ni. Pernah ni. Kau ke pernah kena? Keep. Wal mikolamah dan kunting kuku. Keep dan sebagainya. Yang hanjit na. Sejenis keep. Gunting. Yang tahayasi juga hanjit na. Pokoknya kan alat peperangan. Bifiddatin dengan emas. Dengan perak. Jid bila sarafin dengan tiada berlebihan, dengan tiada boros. Lianna fi zalika irhaban lil kufari, kerana sesungguhnya pada demikian itu membuat takut bagi orang kafir. Pakan jid kerana ya kafir. Megahnya umat Islam ketika kepegak daripada perak. Ya kafir. Bahkan kan raja-raja jamun pedang dipegat pegat daripada perak. Gebuh mutiara long. Di bawahnya. Ya tak perang tak tiang. Ulah kafir dengan perang tak tiang dah perang. Memang cerah, ikim kafir dah. Ni dengan perang pun perang yang perang tak tiang juga. Jadi kepadanya beragaknya zinah bagi orang Islam ketika agak perang. Pakaian. Kan? La bidhahabin, tidak boleh dengan emas. Li daratil israfin, karena ziyadah lagi yang boros.
bagi yang dilebihkan lagi yang boros, wa khila'in dan khila' angkuh sombong. Wal khabaru mabihu lahu dha'afahu Ibnul Qitani. Dan bermula khabar yang membolehkan baginya itu melaihkan akannya khabar oleh Ibnu Qitan. Wa in hasanahu Tirmizi, sekalipun menganggap hasan akannya hadis oleh Tirmizi. Hanjik kan? Ngemu. Ngan hanjik. Walaupun dia dalam perang. Hadisnya kepulaih oleh Ibnu Qitan. Sekalipun nak anggap hasan oleh Tirmizi hadisnya. Namun dalam hal ini ada nak khilaf. Ada nak khilaf. Monyo ba gagang pedang yang ia perang yang juga dibolehkan. Dalam ni wal khabar mubah maksudnya bagi emas. Maksudnya bagi perhiasan demikian khabar dan bermula dia sesungguhnya pedang Nabi SAW Yaumul Fathi adalah pada peperangan Yaumul Fathi, pada penaklukannya kota Mekah. Artinya Nabi nak perang kota Mekah adalah di atasnya pedang itu emas dan perak. Baga pedang Nabi mencampur emas dan perak. Wa qauluhu dan kunya melaihkan akannya hadis oleh Ibnu Qinan sabi ibarat tufah dan khabar sesungguhnya perang Nabi SAW ilah itu muhtamil. Itu kemungkinan bahawa sungguhnya disepuh yang sedikit dengan tiada perbuatannya Nabi. Dia kan bak pedang Nabi meno gebrahan beok gagi sepuh. Dan kambut Nabi. Pedang meno atas rujuk daripada Suriah Damaskus. Rujuk oleh Raja Herakl. Pedang ke Nabi. Dia pegat daripada emas. Dan Rasulullah dia cakap pedang daripada Sayyidina Ali. Kan Dul Fakar. Dul Fakar ada Nabi sin dia daripada Sayyidina Ali. Nyo na pedang rujuk oleh Nabi. Bak gagang ni na mata cincin lo. Daripada emas dan perak kepegat gagang. Beok disupuh bukan emas murni membak emas batangan. Kan? Sebelum memilikinya bagi Nabi. Wa waqa'al ahwal dan terjadilah ahwal perbuatan Nabi itu gugurlah dengan seumpama ini. Dari bahawa membaguskanlah Tirmizi baginya. Menghasankan Tirmizi baginya kerana ta'arud dengan dhaif Ibnu Qini. Ya, benar. Jadi melagian hadisnya yang ihtimal dua. Pertama hadisnya menunggak laih dan kedua hasan. Orang enggak hasan kerana kembut roh Nabi, muhtamal. Kemungkinan bak pedang meno yasir beuk segayana emas dan perak. Ya, menyolo hana yusid. Ya, benar. Tambah. Wa tahlitu mushafan dan halalah menghiasi akannya perak mushafan akan Al-Quran. Ba Al-Quran je. Al-Quran je tak tulis dengan muh je, dengan perak je. Qala syekhuna ay ma fihi Qur'anun, telah berkata oleh guru kita maksudnya barang sabitlah padanya itu Al-Quran. Apa kelah ada kala tempat peduk Al-Quran, apa ke pena dengan tulis Al-Quran dan sebagainya nyanjit daripada emas dan perak. Ya. Walau li tabarukin, sekalipun Al-Quran untuk tabaruk kan untuk tabaruk. Untuk tabaruk, untuk berkat. Tak cok tertulis dengan menua sepotong Al-Quran tak pada kod untuk tabaruk nyanjit. Ya, benar. Ka ghilafatin bi fiddatin, seperti sampul lapik bi fiddatin daripada emas. Ya, nyanjit. Ilaji pakai karena untuk memuliakan Al-Quran. Nyan ilaji. Ya, untuk memuliakan Al-Quran. Nyan ilaji. Ya, benar. Ilat di dalam narba. Walil mar'ati takhlituhu bi zahabin ikraman fihima. Dan sabit bagi perempuan dan boleh bagi perempuan itu menghiasi ia akannya Al-Quran bi zahabin dengan emas. Ikraman hakana memuliakan Al-Quran. Oh, benar-benar. Bagi orang agam hanjit ke pegat Al-Quran benar lapik Al-Quran daripada ama. Janji cuma di perak. Salah lempegang mereka. Sedangkan bagi orang inang boleh menghiasinya Al-Quran dengan emas. Ikraman kerana memuliakan Al-Quran. Fihima pada keduanya. Dan kan fihima udalam. Maksudnya pada takhliyah dengan fiddah daripada laki-laki dan pada takhliyah dengan zahab pada perempuan. Ya, benar. Urang agam jid ke hiasi Al-Quran dengan perak, urang inang jid daripada emas. Dengan makna fihimanya. Kan?
Wakat buhu bizahabin hasanun, dan bermula menulisnya Al-Quran dengan emas, itu lebih baik. Tulis Al-Quran dengan mu lebih baik. Yang inang jid tulis agam jid. Walau minarajulin, sekalipun daripada laki-laki. Tulis ni. Orang agam hanya simpan negai. Lagi yang. Di Al-Quran je tulis daripada tinta emas. Dan orang nyamun tulisnya dengan tinta emas. Menang. La tahkliyatu kitabu ghairi, tidak halal. Maksudnya tidak boleh. Tidak boleh tahkliyatu, menghiasi. Tidak boleh menghiasi oleh selainnya Al-Quran. Dan tidak boleh menghiasi adakala halal kitabu oleh menulis selainnya Al-Quran. Hana halil tertulis selain Al-Quran dengan tinta emas. Walau fi kutubin hadisin, sekalipun pada kitab hadis. Kitab hadis yang tak tulis dengan tinta emas juga hukum dia tidak boleh. Tidak boleh ini adalah haram. Lagi contoh berberas dalam maktuh datul takhliyah mushaf, dan bermula ni mafhum, maksudnya tidak bolehlah takhliyah kitab selain mushaf. Dan ibarat uni dan ihtirad. Dan ihtirad musannih dengan takhliyah mushaf, dia daripada takhliyahnya kitab, maka tidak boleh takhliyahnya kitab mendatangkan pendapat yang masyhur. Waqala, dan kelah pada kitab Zujair, bersamalah padanya menulis hadis dan selainnya hadis, walau halal masjid, sekalipun hiasan masjid. Dah hias masjid pakai ilmu, yang hukum dia hanjit, tidak boleh, bahkan haram. Kaabah pun Kaabah je, manjit agak kiswah Kaabah, kiswah penutup, bukan Kaabah. Dan yang kiswah Kaabah dalam pada dalam mazhab dia hukum dia tidak boleh. Padahal bak kiswah Kaabah yang hampir 50 kilo habis mu. 50 kilo, 50 tu. Dan kena kiswah Kaabah tulisnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wal hajjil baita sampai habis ayat. Yang daripada benang emas. Ngan pedeng mu hai berkana. Nyokon 50 kilo habis 50 kilo. Kiswah 12 meter panjang Kaabah. 12 meter panjang. Yang sekeliling je yang ngamuh tulis. Di Arab Saudi dia lampu-lampu mata kan daripada emas. Dalam situn habis mu ke Arab Saudi yang ratusan, bahkan muton. Yang tidur kaya Arab Saudi. Lagi. Cak kali lalu dia lalu lampu mari mu. Dia duli panale ya. Lampu-lampu je berun. Alai dia hana. Maka tidak boleh tahkliyah kitab selainnya. Walau kan Nabi Fiddah sekepun dengan perak. Oh, mulia ngah. Dan adapun Kaabah halam. Kana di lampu-lampu dengan emas dan perak. Haram. Kerana musuhnya lesat fi makna mushafnya, kan makna pada mushafnya. Dalam Quran je pemulia. Kerana yang demikian tidaklah mengerjakan oleh salaf. Yang hanya pebut lele salaf. Dan bermula ada bid'ah. Dan tiap bid'ah lah dalalah, kecuali barang yang isnakan. Yang termasuk bid'ah yang dalalah. Manuku na kau ku baba masjid na bak mimbar tulis Abu Bakar dengan mu nyancet mu kan mu yang ngencet na warna kuning ya dah bupa kan ya lagi wa tamihu haramon, dan bermula menyepuhnya emas itu hukumnya haram qat'an, kadang kata ulama, wa mutlaqan dan mutlaq. Hukum sepuh emas haram, mutlak haram. Kata ulama empat mazhab haram, lagi mutlak. Putra man makna mutlak. Makna mutlak pue ke ba Al-Quran, kan ba Al-Quran pue inang pue agam an mayak kan mayak nyan tetap harimnya ke mutlak. Hari hana dah sepuh mu nyan. Kiban le mu ke sepuh. Nya kenela suasa. Ya, suasa. Mu ta sepuh nyan, ta cok perak. Ta puduk lang iraksa. Ketika dah celupkan lang iraksa anduk tak campur dengan emas, maka haji je lagi bentuk emas kuning, kan murni, kan 24 karat. Kan suasa. Suasanya Mak Fahri daripada dua kata. Su yang bermakna satu. Suasa. Makna suasa ialah daripada dua dan satu. Dua emas, satu perak. Maka haji kena suasa. Hukum pakai suasa bagi orang agam ialah tafdil. Empat hukum. Moya emas 70%,
dan perak 30%, ittifaq ulama hukum dia haram pakai uragam. Kedua, 50-50. 50-50 kata Ibn Hajar hukum dia mubah. Kerana hukum dalam syariat kita tengok, hukum dasar ialah mubah. Yang hukum dia mubah. Kedua, apabila le perak dengan emas, hukum pakai dia adalah mubah. Lagi hukum pakai perak sini. 4, keput. Baik kata, menyolumu hukum dia haram. Mentaswih bersamaan dengan hukum dia makruh. Menyonit hukum dia mubah. Ya, lelong kata orang aku. Pokoknya lagi kan. Yang hidang sunat nana. Ya. Mampakan ibano wa tamwihu haramun. Pakan haram tasepuhnya emas. Ya. Ilat di dalam mana? Karena bimakna mamuhu disamarkan. Hana jelas. Dengan makna je hana jelas. Ya, lagi kan. Walaupun menyapu emas nya matang na terjadi pakai suasa matang na terjadi khilaf. Namun hukum menyapu emas nya adalah hukum di haram. In hasala nasyarat, in hasala minhu syai'un bil urudi 'ala nari, jika menghasilkan daripadanya sesuatu dengan urud 'ala nar, dengan dibakar di atas api. Ya benar. Yang menghasilkan sesuatu yang datuk. Not abang, mesti datuk dapat dipisahkan, yang hukum di haram. Yang makna urud kan yang didatangkan. Nama itu akan mencampur dengan perak. Apabila tatut dapat dipisahkan, menghasilkan sesuatu daripada api. Dia tak pisah ada meh ke droy, perak ke droy, yang hukumnya baru haram. Ini aku tafsir puit. Dapat. Menyo suasanya, adapun menyo emas yang ditepuh, yang dicelup, menyo tatut dia tidak dapat membedakan. Hanya tibik le, meh hanya tibik le, emas dia tibik le. Kerana meh dia menyo tatut dileh. Tacok meh tu tercampur dengan perak. Tatut dia mekeleh je. Meh mekeleh, perak mekeleh. Mamuyo kamu cair doai, tatut hanya dapat dibedakan le. Meh hanya tibik le, perak hanya tibik le, nyan hukum ji adalah tidak boleh. Hukum ji boleh. Ya, benar khabar? Ya, jadi watamwih haramnya menyepuh emas, maksudnya emas yang sudah disepuh apabila menghasilkan daripadanya dengan dibakar oleh sesuatu. Dapat dipisahkan. Menyo tidak dapat dipisahkan, nyan hana haram pakai ji. Hana haram le. Yang ilat je, kan? Wa ila, galang. Haraman isdamah nisya haramlah mengekalkannya. Ya benar. Wa ila, dan jika tidak falan nisya maka tidak haram. Jit tak pun mengkleh, ya hana haram. Nampak kan? Ya, termasuk begini nang jit pakai. Nampak? Yang hukum memakai suasa. Ya. Ilat idih lang kitab Tufah dan lang Sabilal, ingat pakan haram pakai suasa. Yalah yang lakan makeden. Lakan makedennya dan kun yang hana tambang. Nah, yang hana tambang, sesuatu yang tidak ada tambang. Kerana taswis. Terkecoh orang. Moyo nak tambang, perak nak tambang. Sedangkan suasa sesuatu yang tidak ada tambang. Makanya ilat itu haram. Ya, zakat hana kedang bakji. Menang kan? Dan terkecoh orang lah. Dia berkemah tu, ternyata kakak mah tu amanah. Wa in itasala bil badani, sekalipun terkenalah dengan badan. Ya, walaupun gedeh meno mengepagayalah terkenal dengan badan, yang hukum ji hanjin. Khilafan li jam'in hakalang khilaf bagi satu kelompok. Nah sebagian ulama pegahnya hukum ji jin ke pegah. Wa yahillu zahabu wal fiddatu bila sarfin imratin wa sabiyin ijma'an fi nahwi suwarin wa khalin wa na'lin. Dan halal emas dan perak dengan tiada boros bagi seorang perempuan, bagi perempuan dan anak-anak. Hakana ijma' para ulama pada seumpama gelang wa khalin, dan khalin yang adalah gelang kaki. Ya, gelang kaki. Ya, yang pakai pada surkah. Ya. Surkah lekun dalam lepu muno. Yang pakai bak kaki, gelang kaki. Wa na'lin dan sendal. Wa taukin dan kalung. Tenekun kalung wa taukinnya fil ma yalbisu fil unki, barang yang dipakai pada taku. Wa alal asah, dan di atas pendapat asah boleh lam
fil mansujin bihima pada benang fihima dengan keduanya emas dan perak. Ya menang. Halia urinang pakai meh dan perak terserah ke. Puya ba pinyung ke, ba taku, ba jaro gelang ke suar, ba kaki khalqah. Khalid dipercaya dengan batakha. Yang jid bagi orang inang. Dan bagi anak-anak sabin, anak mayak jid sit. Bahkan jid bagi anak mayak ilat, yang ina anak mayak gelam balik, yang balik hukum harim. Ilat ke berah dalam jid bagi anak mayak. Walana sabiya laysa lahu shihamatun tanafi khususah zabu wal fiddah bi khilafi rajul. Kalau maksudnya anak laki-laki tiadalah baginya syuhumah, itu keberanian yang menafikan khusunahnya bencong. Menyerupai perempuan. Tak beda dengan laki-laki. Dia pakai anak mayak benar kerana anak mayak tidak menafikan terjadinya kepada bencong. Mesti ada yang dah pakai anak mayak benar je hanya mungkin dia kepada menyerupai orang ino. Ubui macam. Ya, Nyan ilak je, tidak menyerupai bagi perempuan. Ya. Nan je dalam pakai benung bagi orang inang kerana hadis sebuah lai Rasulullah dalam yang hadis hanalun 45 meno, hanalun ci meno. Alai tengok macam benar nak Nabi sallallahu dalam geran halil ala ummati halalah di atas umatku. Ummati ni apa dengan tak ni merutah, maksudnya bagi perempuan seri wal fiddah, ya, iaitu emas dan perak. Yang benar nak lai Rasulullah benar. Kan maklum mau tiga baca abang pu on tengok. Ya benar. Kan? Ya benar. Wa hilu lahunna ataju, dan halalah bagi mereka perempuan ataju oleh mahkota. Wa ilam yata'adanahu, sekalipun tidak beradatlah akannya perempuan akannya anggota. Halilah urinang pakai mahkota yang nampak oleh. Lagi Ratu Elizabeth. Ganji urinang pakai mahkota. Walaupun dia hana beradat, hana dalam mahkota. Sudah pakai abak oleh dia. Dia pada hanjit maino. Sina mahkota talah abak oleh dia. Icua. Abak oleh dia. Ya. Mesti tak tahu jilbab ada tersebut. Wala wa dah, dan kalung fiha sabit pada kalung dana neri itu emas. Emas mu'ratin yang terantai. Peng jamun daripada emas. Peng. Muka berat ke ladaku? Berat ladaku. Musuh peng jamun lah. Muka bolong-bolong bak benih je. Gebuh tu talau, ge pakai ladaku. Yang hukumnya bagi urinang. Dia bagi urinang. Menan. Manuku peng kan hana anggap perhiasan, lam halnya anggap perhiasan. Dia pakai sebagai urinang, nyan hana anggap sebagai urang plung daripada kena jaket dan perak. Kena jaket. Jit. Ya, jadi na peng tanyo tacok tu meno dengan syarat betro 20 muskal, lepas 2 mayam. Tacok peng meno dah pakai pada ku tu. Urinang mesti kau ragam menjit hukum ni. Kadang-kadang katanya para ulama, wa kadzalika maskubatun, dan sebenarnya itu maskubah. Maskubah adalah dinar yang dilobangi. Dinar yang dilobang bak tengok. Menopeng nyo dinar yang dilobang bak tengok. Lagi sejenis cincin. Namun lobang je lebih hobit. Gelobang bak tengok. Nyan je kepakai oleh urinang. Nyan hana ganggap sebagai perhiasan bagi perempuan. Ganggap sebagai perhiasan. Kan dianggap sebagai alat tukar menukar. Wala tajibu zakatu fiha, dan tidak wajiblah zakat fiha pada yang tiap-tiap. Qalada alian putra lom tajul muno maskubah. Amma ma'asarfi adapun beserta boros berlebihan, fala yahillu syai'un, maka tidak halalah oleh sesuatu min zalik daripada demikian. Mamnya kala hanjit ka khalin
seperti gelang kaki, waznu majmu'in fardatihi mi'atan misqalan. Dan bermula timbangan yang dikumpulkan semuanya keseluruhannya mi'atan itu 200 itu 20 misqal. Oh 200 ah. 200 menyebab perak. Menyebab 20 miskal. Fatajibu zakatu fihi, maka wajiblah zakat padanya. Ni lagi. Urang pakai gelang kaki, 22 mayam ke pakai, nyan hana hali. Yang ke pakai 10 mayam hali perhiasan. Di atasnya ke pakai 15 mayam urang hana hali perhiasan. Ke pakai bak tubuh ke 20 mayam. Kena wajib zakat, hana wajib long. Ke pakai bak tubuh urang 25 mayam wajib zakat wajib. Kerana yang halia pakai bak tubuh cuma 10 mayam. Selekan sedih biji yang dianggap kepada kan perhiasan, dianggap kepada malun tamnu'on kan? Malun mamu'on. Harta yang berkembang. Ya benar. Kerana di Aceh berasa kena orang pakai emuh jaya dah. Di Jawa akan viral si ibunya nah. Yang pakai emuh. Ya 2 kilo emuh bak badan tu. Adik peluh manyam 2 kilo. Yang kau wajib zakat. Nya menanji. Zakat yang wajibnya mbak menyo takbah. Takbah kah 22 mayam kau wajib. Muh tu 22 mayam. Tak simpan dia 22 mayam. Hana dah pakai bak tubuh tu semayam, nya juga wajib. Namu tu 22 mayam mak kemal. Tak pakai 10 mayam, tak simpan 22 mayam, hana wajib zakat. Ji muh yang tak simpan yang wajib zakat. Sedangkan bak tubuh tu tak pakai melebihi kadar daripada adat, yang juga mewajibkan zakat. Bak tubuh tu tak pakai 45 mayam. Yang dibolehkan oleh adat anak tengok cuma 10 mayam tak pakai bak badan tu. Tapi 55 mayam tu yang anggap sebagai barang simpanan bukan hiasan. Yang kau wajib zakat. Walaupun dasuk. Ya benar. Kurang apa? Ya. Wallahu a'lam bissawab.